Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Hari ini kami dari kumpulan iCure akan membentangkan tajuk pembentangan kami itu bidang-bidang kesukarelawanan yang ada beserta contoh. Kumpulan kami terdiri daripada 7 orang ahli. Untuk definisi kesukarelawanan, menurut Kamus Dewan edisi keempat, segala hal, sifat, kegiatan dan sebagainya yang berkaitan dengan sukarelawanan. Ini bermakna seseorang yang telah sukarela melakukan kerja ini tidak akan dibayar gaji dan mereka melakukan seikhlas hati mereka. Okey. Bidang-bidang dalam kesukarelawanan ini sebenarnya banyak, tapi pada hari ini kami hanya akan membentangkan 9 bidang yang terdapat dalam slide ini oleh kerana masa tidak mencukupi. Kita pergi kepada bidang pertama, itu bidang alam sekitar. Bidang ini membantu aktiviti pemeliharaan alam sekitar, memberikan sumbangan kepada aktivis alam sekitar dan mempelajari lebih lanjut tentang isu alam sekitar semasa dan mengambil bahagian dalam aktiviti seperti forum dan perbincangan. Contohnya, sukarelawanan Mercy Malaysia membantu kerja pembersihan pantai di sekitar kawasan Pantai Jeram. Lebih 400 sukarelawan meliputi pelajar institusi pengajian tinggi menanam 1,400 anak pokok buah-buahan di dataran Merdeka bersempena dengan program bekerja untuk dunia. 11 sukarelawan terdiri mahasiswa tahun kedua Pusat Sukan dan Sains Eksis Universiti Malaya membantu petugas zoo melaksanakan tugasan harian seperti membersihkan kandang dan menyediakan makanan haiwan. Bidang kedua pula ialah bidang hospital ataupun perubatan. Dengan wujudnya bidang seperti ini, berupaya menampung apa yang tidak dapat dilakukan oleh kaki tangan perubatan meliputi kehidupan beragama, sosial dan ekonomi. Bidang ini membantu menguruskan keperluan harian seperti mencuci rambut dan memotong kuku bagi pesakit tidak berupaya dan yang tiada saudara mara di wad. Yang kedua, bidang ini memberi sokongan emosi terutamanya kepada pesakit yang memerlukan agar mereka dapat menerima hakikat penyakit yang dihadapinya. Ketiga, bidang ini dapat membantu mendapatkan alat-alat perubatan yang tidak mampu dibeli oleh pesakit seperti kursi roda, tongkat, tilam khas, suction pump dan lain-lain lagi. Bidang yang ketiga pula ialah bidang warga emas. Bidang ini menyediakan tempat tinggal kepada warga emas yang terabai, memberi bantuan kewangan sara hidup kepada warga emas, menyediakan kemudahan perubatan, aktiviti rekreasi dan kebajikan, membantu keluarga yang memerlukan sokongan sosial dalam menjaga warga emas yang kurang upaya serta memberi khidmat bimbingan dan kaunseling kepada warga emas yang menghadapi masalah psikososial. Contohnya, pertubuhan sukarelawanan kebajikan bahagian Limbang membantu membersihkan rumah warga emas. Majlis Perkhidmatan Masyarakat Sabah MPMS melaksanakan projek membuat 10,000 pelitup muka khusus untuk golongan warga emas dan golongan orang kurang upaya OKU. Sukarelawan Home Help Jabatan Kebajikan Masyarakat membantu mengatasi kesunyian golongan warga emas dengan memantau kesihatan dan perkembangan mereka. Seterusnya saya menyerahkan bidang ini kepada rakan-rakan pembentang seterusnya. Jenis bidang yang keempat adalah bidang sukan. Bidang sukan ini membantu memberikan khidmat kepimpinan teknikal sukan seperti jurulatih dan pegawai. Selain itu, perkhidmatan bukan profesional seperti sukarelawan dalam jangka masa yang singkat hanya memenuhi keperluan kerja tersebut untuk mencapai objektif. Selain itu, jenis bidang sukan ini juga membantu sumber-sumber sukarelawan sukan seperti individu yang mengikuti program sukan, ahli profesional, pendidikan jasmani,
bersara kaki tangan kerajaan atau swasta, polis dan tentera. Contoh kesukarelawan sukan adalah 60 orang sukarelawan daripada sukan institusi pengajian tinggi daripada Universiti Kebangsaan Malaysia telah terlibat dalam program sukarelawan dalam acara sukan berdasarkan matlamat mereka seperti kerjaya dan sosial. Negeri Johor telah menganjurkan sebuah program kesukarelawan SUKMA untuk rakyat Johor memberikan sumbangan kepada penganjuran Kemasya Sukan Malaysia yang melibatkan 13 negeri dan wilayah persekutuan di Malaysia. Bidang tugas adalah seperti teknikal, sukan bola tampar dan teknikal sukan hoki. Bukan itu sahaja, kluster modal insan, ILEAD, KBS telah menganjurkan program rintis kursus sukarelawan sukan negara tahap 1 secara webinar yang dikendalikan oleh pakar dalam bidang penilaian kokurikulum, komunikasi dan kepimpinan pada 29 Jun 2020. Program ini bertujuan untuk melihat impak keberkesanan kursus sukarelawan sukan sekiranya dilaksanakan secara atas talian. Bidang yang kelima adalah bidang pendidikan. Bidang pendidikan ini membantu Kementerian Pendidikan mewujudkan 3 elemen budaya untuk diserapkan dalam sistem pendidikan di negara ini, iaitu kegembiraan, kasih sayang dan saling hormat menghormati. Seterusnya, membantu melibatkan sokongan daripada Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan alumni pusat pendidikan tertentu serta jabatan bersangkutan dalam melakukan aktiviti sukarelawan. Seterusnya, bidang ini membantu inisiatif seperti Service Learning Malaysia, University for Society memberi peluang kepada penuntut untuk menyumbang kepada masyarakat dengan mengaplikasikan teori yang dipelajari di dalam kelas untuk menyelesaikan permasalahan sebenar dalam komuniti. Contoh kesukarelawan pendidikan adalah mahasiswa UMP digalakkan melibatkan diri dalam aktiviti kesukarelawanan dengan menyertai misi kemanusiaan di Aceh, Kemboja dan Thailand. Malaysia telah menjadi tuan rumah Sukan SEA ke-29, para ASEAN ke-9 merekrut sukarelawan bagi menjayakan acara sukan berprestij itu. Dan terakhir, pihak MATIK menjemput sukarelawan bagi program Impak Ilmu bersama pelajar Mahat Tahfidz Akademi Iqra' Al-Quran MATIK 2019 pada 22 Julai 2019. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Okey, terima kasih kepada Aina Nadira. Jadi saya akan meneruskan dan membincangkan bidang kesukarelawanan bagi wanita. Seperti yang kita tahu, pada zaman ini wanita dia lebih kurang dengan lelaki. Jadi untuk bidang kesukarelawanan ni berfokus kepada wanita, jadi ia memberikan khidmat dalam membantu para wanita untuk bersama-sama maju dalam mana-mana sektor perindustrian maupun ekonomi global. Okay, dan seterusnya ia juga menyediakan peluang untuk para wanita mengasah kemahiran masing-masing sehingga boleh dijadikan sebagai salah satu sumber kewangan. Dan seterusnya kesukarelawanan ini juga wujud untuk memberikan bantuan kepada golongan wanita yang memerlukan dari segi kewangan maupun harta benda untuk kelangsungan hidup. Jadi fokusnya adalah untuk wanita sahaja. Okay, jadi sebagai contoh, ini adalah program-program yang telah dijalankan, iaitu program kesukarelawanan wanita Ikram telah diadakan pada setiap hari Sabtu sempena Hari Kanak-kanak Sedunia di bawah pengelolaan Pusat Khidmat Masyarakat Seri Serdang. Seterusnya adalah seluruh rakyat Pahang tidak kira di mana berada Sarawak untuk menyertai sukarelawanan anggung unit bangunan wanita negeri Pahang. Dan contoh lain adalah Badan Bukan Kerajaan Nation of Women Now yang telah dilancarkan 5 Jun 2020 menumpukan pembinaan ekonomi kaum wanita khususnya yang terkesan dengan pandemik coronavirus COVID-19. Bidang yang seterusnya adalah orang kelainan upaya yang mana kita sendiri tahu golongan ini tidak berkemampuan untuk bergerak aktif seperti individu normal. Jadi bidang kesukarelawanan untuk golongan ini turut diwujudkan.
Ia adalah untuk membantu mempercepatkan proses integrasi OKU dengan mewujudkan pelbagai aktiviti dan skim bantuan menolong OKU untuk berdikari dari segi ekonomi dan sosial. Seterusnya ia adalah untuk mengintegrasikan orang kurang upaya ataupun orang kelainan upaya ke dalam masyarakat serta mempertingkat potensi mereka agar mampu menyesuaikan diri serta berfungsi secara produktif dalam masyarakat. Jadi kita takkan terasa golongan ini pun tidak terasa kita mengabaikan peluang mereka. Jadi mereka boleh bergerak sesama kita dalam mengejar arus kemodenan. Contohnya adalah seramai 111 orang sukarelawan telah terlibat dalam platform help peringkat negeri Sabah dan Labuan. Ini dilaksanakan secara NBOS dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ia adalah untuk menyediakan perkhidmatan sokongan sosial kepada kumpulan sasar yang memerlukan iaitu orang kelainan upaya dan juga warga emas. Seterusnya pada tahun 2016, Pusat Pengajian Psikologi dan Pembangunan Manusia, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan turut membuat satu program khas iaitu Sehari Bersama OKU untuk memupuk interaksi sosial yang sihat antara OKU dengan belia bukan OKU. Jadi tidak akan terasa janggal di antara mereka. Jadi ruang yang ada kita dapat rapatkan. Seterusnya adalah seramai 30 orang sukarelawan telah mengikuti program perkhemahan istimewa Kelab Pendidikan Khas Penglihatan yang berobjektifkan pendidikan masyarakat dan pendedahan OKU. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya adalah bidang bantuan dan kecemasan. Bagi bidang ini, fokusnya adalah untuk membantu menyalurkan bantuan dalam bentuk barangan keperluan mangsa-mangsa bencana seperti banjir, gempa bumi, tanah runtuh dan sebagainya. Okey, seterusnya adalah untuk membantu dalam tugas-tugas kemanusiaan yang meliputi penyelenggaraan pusat-pusat pemindahan, memberi makanan serta mengedarkan barangan keperluan seperti pakaian, selimut serta pemulihan kepada mangsa-mangsa bencana. Seterusnya adalah membantu memindahkan mangsa-mangsa dan membantu KKM dalam memberi pertolongan kecemasan serta lain-lain bantuan kecemasan dan kesihatan di pusat pemindahan. Okey, contohnya adalah hampir 1,000 orang sukarelawan Persatuan Bangsa Perubatan Malaysia, Mercy Malaysia yang kini berada di seluruh negara bagi membantu pengendalian kes COVID-19 yang dijalankan oleh Kementerian Kesihatan. Seterusnya adalah pasukan simpanan sukarelawan Tentera Laut Malaysia antara keluarga Angkatan Tentera Malaysia yang turut serta membantu mangsa banjir di Pulau Pinang. Mereka turut menjalankan kerja pembersihan kediaman, rumah ibadat dan kawasan komuniti. Akhir sekali adalah Kementerian Kesihatan Malaysia menerima 4,794 pendaftaran daripada individu berminat untuk menjadi sukarelawan bagi membantu menangani krisis COVID-19 tersebut. Seterusnya adalah bidang haiwan. Bidang ini meliputi tugas membantu di zoo dan rumah perlindungan haiwan. Seterusnya adalah melindungi dan menjaga haiwan yang ditinggalkan atau didera. Membersihkan tempat penampungan bagi memastikan kesihatan haiwan itu terjaga. Akhir sekali adalah membantu mereka berjalan-jalan dan bersiar-siar. Okey, contohnya adalah sejak tahun 1972, WWF Malaysia telah terlibat dengan berbagai-bagai projek konservasi dan pemeliharaan dari melindungi spesies terancam seperti harimau Malaya dan penyu sehinggalah ke hutan hujan tropika. Okay. Sebagai sebahagian organisasi Global WW Network, mereka telah menjalankan lebih 75 projek dan juga memberi peluang kepada sukarelawan untuk terlibat dalam aktiviti mereka. Seterusnya adalah seramai 40 orang sukarelawan yang juga kaki tangan Nestle Malaysia turun padang untuk menjalankan aktiviti dan peranan sebagai penjaga hidupan liar di seluruh negara. Selain itu, mereka turut membersihkan sangkar dan tempat kurungan pelbagai jenis binatang.
Seterusnya adalah Muslim Volunteer Malaysia telah menganjurkan program MVM Volunteering di Zoo Negara pada 29 Oktober 2016. Program ini bertujuan untuk melatih dan mendidik sukarelawan mengenai konsep kesukarelawanan melalui aktiviti kemasyarakatan. Secara ringkasnya, bidang-bidang kesukarelawanan ini tidak fokus kepada hanya satu sahaja seperti kemanusiaan. Ia juga fokus kepada bidang-bidang tertentu yang dapat kita dengar tadi pada rakan-rakan yang lain. Jadi saya berharap kita semua dapat menjebakkan diri ke dalam bidang kesukarelawanan ini untuk mendedahkan diri kita kepada dunia sebenar yang boleh kita aplikasikan dalam hidup kita supaya menjadi seorang sukarelawan yang dapat membantu orang lain untuk mencapai objektif diri kita dan dapat memberi bantuan kepada golongan-golongan yang memerlukan. Saya rasa itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.